Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita ambil ukuran jubah A-line. Okey, jubah A-line. So, kalau anda perhatikan dekat whiteboard ni, ada 10 ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan jubah A-line. So, saya akan tunjukkan satu-satu. Yang pertama sekali, kita akan ambil ukuran leher, bahu, labuh tangan, bukaan tangan, dada, bahu ke pinggang, okay, pinggang ke punggung. Kemudian kita kena ambil mercu ke mercu, labuh mercu dan juga labuh jubah. So ada 10 ukuran yang perlu kita ambil. Okey, so jom kita pergi ke model kita. Saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. Kita akan ukur ikut step daripada atas sampai yang terakhir ni, labuh jubah. So, jom kita pergi kat model kita. Pertama sekali kita akan ukur bahagian leher. So, bila kita nak ukur bahagian leher, pastikan kita menghadap di hadapan model macam ni. Pastikan kita berada di betul-betul depan model kita. Okay? Kemudian kita akan ukur keliling leher. Bila sampai di hadapan, kita akan ukur di pangkal leher. Kita panggil dekat sini pangkal leher. Kita tak boleh ukur tegak macam ni. Salah. So, kita akan ukur keliling. Bila sampai depan, kita akan ukur sehingga ke pangkal leher. So, cara nak ukur dia, ambil tali tip dan kita letakkan di belakang. Okey, dekat belakang. So, bila sampai depan, kita akan masukkan 2 jari. Macam ni. Okey, kita akan masukkan 2 jari. So, kalau ikut patung pada model saya ni, bila kita ukur sehingga ke pangkal leher, kita boleh ambil 14,5. Okey? 14,5. Ukur betul-betul ikut pangkal dia. Alright? So, kita akan dapat 14,5. Masukkan 2 jari. Okey? Masukkan 2 jari. So, bila kita dah dapat ukuran tersebut, terus tuliskan. Terus tuliskan berapa yang kita dapat pada ukuran leher. So, kita dapat dekat sini 14,5. Okey, 14,5. Okey, so seterusnya kita pergi kepada ukuran yang seterusnya. Kita akan ambil ukuran bahu. Okey, bila kita nak ambil ukuran bahu, pada model yang kita ada ni, kita akan berdiri di belakang model. Pastikan kita berada di belakang model macam ni. Okey, alright. Sebab apa? Sebab kita nak ukur daripada bahu sebelah kiri ke bahu sebelah kanan. Okey, cara nak ukur bahu saya tunjukkan dekat sini. Untuk bahagian bahu, kita akan ukur daripada pangkal bahu kiri ke pangkal bahu sebelah kanan. Okey, cara dia adalah, masa kita nak ukur bahu, kita ambil tali tip, letakkan tali tip pada pangkal. Macam mana kita nak tahu bahagian pangkal? Kita akan rasa tulang dia. Okey, tulang pada bahagian bahu. So, kita akan pergi kepada tengkuk, lalu ke bahagian tengkuk dan pergi terus ke bahu sebelah lagi. So, beginilah keadaan dia kalau anda nak ambil ukuran bahu. Okey, ini adalah ukuran yang betul. Okey, dekat sini saya dapat 14,5. Untuk bahu, kita tak boleh ukur tegak macam ni. Kalau macam ni, salah. Mungkin ukuran dia tak jauh berbeza, tetapi kalau kita ukur begini, salah. Kemungkinan kita akan dapat bahu yang lebih kecil. Okey? So, pastikan anda ukur, naikkan ke atas dan pergi kepada bahu sebelah lagi. Okey, dekat sini saya dapat bahu dia 14,5. So, kita ukurkan. Kita tuliskan dekat sini. 14,5. Okey? 14,5. Kemudian anda perhatikan untuk bahagian bahu dan juga bahagian leher. Bahu dengan leher ni, kita akan dapat ukuran yang sama. Kebiasaannya ukuran leher dengan ukuran bahu ni kita akan dapat ukuran yang sama. So, tak perlu risau. Misal kata kita terlupa nak ambil ukuran leher model. Tak perlu risau. Kita boleh ikut ukuran bahu dia. Okey? Kalau bahu dia 14,5, kita ikutlah. Leher pun 14,5. Kalau dia punya ukuran bahu 15, leher pun kita boleh buat 15. Okey? Alright.
So, yang ketiga, kita pergi kepada ukuran yang seterusnya, labuh tangan. So, kita nak ambil labuh tangan. Saya tunjukkan kat sini. Untuk labuh tangan, cara nak ambil dia, tadi kita dah ukur bahu. Kita dah ukur bahu. So, untuk labuh tangan, saya akan tunjukkan sebelah kiri. Sebab model ni sebelah kiri dia tangan yang lurus. So, saya tunjukkan kat sini. Tadi kita dah ambil dah ukuran bahu. Kita dah ambil ukuran bahu kat sini. So, kita letak jari kita. Okey, kita letak jari kita tempat yang kita ambil tadi ukuran bahu. Kalau macam tadi kita dapat 14.5 dekat sini. Kan? So, bila kita nak ambil labuh tangan, kita terus saja pergi letak jari kita dekat tempat bahagian ni tadi. Kita rasa, lagi pun kita boleh rasa dia punya tulang. Tulang antara bahu dengan tangan. So, kita ukur labuh dia pula. Bermula daripada bahu. Daripada ukuran bahu kita. So, pergi kepada siku. Masa nak ukur labuh tangan, kita tak boleh ukur straight macam ni. Terus ke bawah. Pastikan masa kita ukur labuh tangan, mulanya kita pergi ke paras siku. Okey. Bila kita dah pergi ke paras siku, barulah kita letakkan jari kat sini. Barulah kita pergi ke bawah. Ke labuh yang dikehendaki. Okey. So, labuh yang saya dapat dekat sini, 22 inci. Okey. 22 inci. Alright. So, kita terus tuliskan labuh tangan yang kita dapat. Okey, 22 inci. Okey, so yang seterusnya. Seterusnya kita akan ambil bukaan tangan. Okey, bukaan tangan. So, dekat sini saya tunjukkan untuk bukaan tangan. Selepas kita dah dapat dah ukuran labuh tangan, kita akan ambil ukuran bukaan tangan. Okey, untuk jubah A-line ni, saya nak tunjukkan bagaimana cara nak buat tangan cuff. Okey, tangan cuff. So, kalau kita nak buat tangan cuff, pastikan kita ambil betul-betul ikut pergelangan tangan. Kita kena ikut pergelangan tangan dia, tapi jangan ambil ketat-ketat. Ambil ngam-ngam, kita tak nak. So, kita letakkan kelonggaran. Masukkan 2 jari macam ni. Okey, masukkan 2 jari. Alright, so untuk model kita ni, bila saya masukkan 2 jari, kita akan dapat 7 inci. Jangan ambil ngam-ngam tak boleh. So, kita masukkan 2 jari macam ni. Masukkan 2 jari. Okey? Alright, so kita tuliskan untuk bukaan tangan cuff. Kita nak buat cuff. Bukaan tangan kita akan dapat 7 inci. Ini untuk model yang saya ada lah. So, anda boleh ukur. Ikut ukuran model sendiri. Okey. Seterusnya, kita akan ambil ukuran dada. Bila kita nak ambil ukuran dada, pastikan kita berada di hadapan model. Macam ni. Pastikan model begini. Okey. Macam ni. Pastikan kita berada di hadapan model. Sebab kita nak ukur bahagian dada yang paling tinggi. Okey, pastikan kita ukur bahagian dada yang paling tinggi. So, saya tunjukkan cara dia. Untuk bahagian dada, kita akan ukur keliling. So, kita pergi kepada belakang. Belakang pun pastikan berada paras dada. Tak nak dia ke bawah. Tak nak tali tip tu ke bawah. Pastikan berada di paras dada. Cuba tunjuk belakang. Okey, pastikan tali tip berada di paras dada yang kita nak ukur. Nampak? Jangan jatuh ke bawah macam ni. Tak nak. Okey, tak boleh. Pastikan betul-betul berada di paras dada. Kita tengok macam tu. Dan kita ukur pada bahagian dada yang paling tinggi. Okey, pada bahagian dada yang paling tinggi. Dan masukkan 2 jari. Begini. Nampak tak? Saya masukkan 2 jari. Okey. Dan pastikan kita ada boleh pusing lah. Kita nampak kelonggaran dia. Bukan kita nak longgar sangat. Jadi kita masukkan 2 jari. Bila kita dah masukkan 2 jari, okey, saya buat sekali lagi. Pada paras yang paling tinggi, masukkan 2 jari. Okey, masukkan 2 jari macam tu. Okey, so untuk ukuran model saya ni, saya dapat 32.5. Dan kita tuliskan. Dada kita dapat 32.5. Okey?
Kemudian kita ambil ukuran bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang ni untuk menentukan. Masa kita nak buat pola ni, kita nak tentukan kat mana kedudukan bahu ke pinggang. Kita nak tentukan kedudukan dia. Pastikan semasa kita nak ambil ukuran bahu ke pinggang, pastikan model kita berada di belakang model. Macam ni. Okey? Pastikan kita berada di belakang model. Sebab apa? Sebab kita nak ambil ukuran daripada tengkuk ni kepada paras pinggang model kita. Okey? Kepada paras pinggang model kita. Alright? So, cara dia adalah daripada tengkuk ni, kita rasa. Kalau kita rasa dengan jari, kat tengkuk ni ada tulang. Kat sini bulatan dia. Betul? So, kita akan ukur daripada tulang tengkuk tu sehingga ke paras pinggang. Kita boleh nampak mana paras pinggang model kita. Okey? So, dekat sini. Nampak tak? Kita akan dapat ukuran 15. Ini memang standard size sebenarnya. Cuma kalau kita tak tahu, kita boleh buat ukuran. Okey? So, kita akan dapat 15 dan tuliskan. Bahu ke pinggang kita 15 inci. Okey, 15 inci. Kemudian seterusnya, pinggang ke punggung. Ni cara nak ukur pinggang ke punggung. Pastikan kita menghadap ke sisi model. Begini pula. Sebab apa? Sebab kita nak tengok bahagian punggung model kita yang paling tinggi. Okey? Bahagian punggung model kita yang paling tinggi. So, bila kita berdiri dekat sisi, kita akan nampaklah punggung dia yang paling tinggi. Cara nak ukur dia adalah daripada paras pinggang. Okey, daripada paras pinggang model, letakkan tali tip. Okey, letakkan tali tip di paras pinggang model kita. Terus ke paras punggung yang paling tinggi. Nampak tak kat sini paling tinggi? Okey, punggung yang paling tinggi. So, dekat sini saya dapat 8 inci. Okey, ini sebenarnya standard size juga. Okey, standard size untuk punggung. Alright? So, kita terus tuliskan 8 inci. Alright, kemudian ini adalah ukuran mercu ke mercu. Apa itu ukuran mercu ke mercu? So, saya akan tunjukkan kat sini. Semasa kita nak ukur ukuran mercu ke mercu, pastikan model menghadap hadapan. Kita menghadap di bahagian hadapan model. Begini. Okey, begini. Sebab apa? Sebab kita nak ukur bahagian mercu-mercu. Ini yang dipanggil mercu-mercu. Bahagian yang paling tinggi ni dipanggil mercu-mercu. Mercu ke mercu. So, kalau kita nak ambil ukuran mercu ke mercu, kita akan ukur pada bahagian dada yang paling tinggi kepada bahagian dada yang paling tinggi. Macam ni. Apa tujuan kita ukur mercu ke mercu? Sebab kita nak buat dart pada bahagian baju. Okey? Bila kita nak buat kebaya, kurung moden ataupun apa saja baju yang ada dart, kita perlu ambil ukuran mercu ke mercu. So, saya tunjuk cara macam mana nak ambil ukuran dia. Pastikan bahagian yang paling tinggi. Okey? Cara ukur dia begini. Paling tinggi kepada tempat yang satu lagi. Kiri dan kanan. Kiri pergi ke kanan. Macam ni. Nampak tak? Paling tinggi. So, untuk model ni saya dapat 7 inci. Okey? Paling tinggi. Alright? So, kita tuliskan. Mercu ke mercu 7 inci. Untuk ukuran mercu ke mercu, setiap model lain tak sama. Setiap daripada model kita berlainan. Ada yang dekat, ada yang jauh. So, perlu kita ukur. Okey, untuk bahagian mercu ke mercu. Seterusnya, labuh mercu. Macam mana nak ukur labuh mercu? Labuh mercu kita akan ukur daripada bahagian bahu. Okey, dekat bahagian bahu ni, kita akan ukur terus ke bahagian mercu yang paling tinggi. Itu dinamakan labuh mercu. Kita perlu juga ada ukuran labuh mercu sebab kita nak tentukan kedudukan dart kita. Okey, kita nak tentukan kedudukan dart kita supaya dart kita tu cantik. Okey, cantik betul-betul ikut paras dada si pemakai. Okey, so kita kena ambil daripada bahu, tengah bahu terus ke paras mercu yang paling tinggi. So, cara dia macam ni, letak dekat bahu. Selari dengan mercu kita dan letak kepada paras mercu yang paling tinggi. Okey, macam model yang saya ada, sehingga ke paras tinggi mercu kita dapat 9,5.
Okey, nampak? Kita dapat 9,5. So, tuliskan. Tulis kat sini. Labuh mercu kita dapat 9,5 inci. Okey, nampak? Dan yang terakhir kita akan ambil ukuran labuh jubah. Okey, macam mana nak ambil ukuran labuh jubah? Pastikan kita berada di belakang model macam ni. Kita mesti berada di belakang model sebab kita nak ukur labuh jubah daripada tengkuk, tengah tengkuk ke labuh jubah sampai bawah. Okey, labuh jubah ni ada 3 peringkat. Maksudnya ada orang labuh jubah dia suka paras buku lali. Okey, ataupun dia suka paras pertengahan dan juga labuh sehingga lantai. So kalau nak ukur labuh boleh tanya pada model kita nak paras mana. Tapi standard kita akan ukur daripada tengkuk sehingga labuh ke lantai. Okey, so cara nak ukur labuh ke lantai ni bermaksud betul-betul paras tumit. Okey, betul-betul berada di paras tumit kita. Okey, so saya tunjuk kat sini. Pastikan kita ukur daripada tengkuk, tengah tengkuk. Sama juga yang kita rasa ada tulang tu. So kita akan ukur daripada tengah tengkuk pergi kepada paras pinggang dulu. Kita tak boleh ukur terus sampai bawah sebab kita punya badan ni berbentuk, bukan lurus tegak macam tu saja. So kita akan ukur pergi kepada paras pinggang dahulu. Okey, so bila kita dah berada di paras pinggang, bahagian tali tip atas ni kita dah boleh angkat. Okey, buat macam tu je. Alright. Tapi yang penting pastikan pada paras pinggang ni kita dah letakkan jari. Kita dah tahu dah kedudukan dia. Daripada paras pinggang barulah kita pergi ke labuh yang dikehendaki. So kalau nak ukur labuh memang kita kena duduklah. Kena duduk macam yang cara saya buat ni. Alright. So kita pergi kepada labuh yang dikehendaki, iaitu paras mana? Paras tumit. Itu paling labuh. Okey, ukur pada paras tumit. Dekat sini. Nampak tak? Okey. So, kalau ikut model saya ni, kita ukur paras tumit dia, saya dapat ukuran labuh dia 57,5. Nampak tak? Okey, kita dapat ukuran 57,5. So, pastikan kita ukur betul-betul paras tumit dia. Tapi kalau ada model kita bagi tahu saya suka labuh jubah paras buku lali saja. So kita ukurlah sampai paras buku lali kat sini. Okey? Kalau ukur paras buku lali, pastikan jangan atas buku lali, bawah buku lali kita ni. So dekat sini saya dapat 56. Okey, kalau kita ukur paras buku lali. Okey? Clear Alright, so kita terus tulis berapa ukuran yang kita dapat. Kat sini saya tulis berapa tadi? Saya buat 56. Okey, so alhamdulillah kita dah dapatkan dah semua ukuran yang kita ada. So untuk video yang seterusnya saya akan tunjuk bagaimana kita nak buat pembahagian setiap ukuran yang kita dah dapat ni. Okey, so kita akan jumpa pada video yang seterusnya.